Itu dia. Manakala itu ada amma, yakni masalah itu ada amma, tapi tidak ada syarat sikit dalam mazhab kita ni. Syarat nak sujud tu kena ada wudu. Kan? Kalau tak ada wudu, mazhab kita haram sujud. Kerana apa ni? Ini bukan semaya. Orang panggil barang pada makna semaya. Ma fi makna salah, maka dihubungi ke seperti semaya. Semaya syarat nak sah kena ada wudu, yakni kena suci daripada hadas kecil dan besar, maklum. Lagi pula syarat kena tutup aurah. Nah, dengan keadaan kita tak ada wudu, tak boleh sujud. Ataupun kita sujud dengan hadap lain pada kiblat, tak boleh. Itu mazhab kita lah tu. Setengah-setengah mazhab lain tak ada syarat wudu kerana bukan solat, kata dia. Betul. Mazhab kita pun tak panggil semaya. Nak panggil semaya tu perbuatan yang maklum mulai daripada takbir kan. Sudah dengan salat. Perbuatan yang maklum ada rokok, ada iktidak, baca tertentu tu makna semaya. Ni sujud sekarang je. Bukan makna semaya. Bukan semaya. Tapi barang pada makna semaya. Yang ni dihubungi ke dengan semaya. Pada pihak nak sujud kena syarat tak belak dan syarat kena tutup aurah dan lagi pula kena suci daripada hadas. Itu. Maka kita maklum juga 14 tempat kan. Dia panggil ayat tilawah, tempat sunat sujud 14 tempat. Di sini antaranya satu daripadanya. Hingga ada panjang bercakap masalah ni kalau dalam semaya ada berkhilaf ulama lain pada surah ini, lain pada ayat ini, pada semaya, lain pada subuh pagi Jumaat. Tu ulama duk bincanglah sikit situ. Kalau kita sengaja pilih ayat tujuan nak sujud dalam semaya, itu ada ulama kata salah, tak boleh. Adapun kita tak ada sengaja pilih, kita baca pasal kita ingat Quran ke? Baca seteri duk turut di siapa tempat sujud. Itu tak apa. Bukan kita kosak di awal sengaja pilih nak sujud dalam semaya dah. Sebab apa yang ulama bincang? Kerana sujudnya pada rupa rukun, bukan? Bila rupa rukun, tempat dia ada tertentu. Lepas rokok, lepas iktidak, tu tempat sujud. Tiba-tiba duduk dalam kira, kita turun sujud. Tu rupa rukun kata. Jadi kalau tak cukup syarat dia agak, ada kata batal. Oleh itu kita ra'i kan. Kama dia kalau kita duk baca orang hafiz Quran dia baca semua ni hubung sama semaya ni sambung ki siapa tempat tu dia sujud, ada masalah, bukan sengaja pilih tu sujud. Itu dia. Sabit tu juga kalau lah orang tak ingat surah sajdah ataupun ingat tapi ni mari terlupa, kita bakal rokok lah.
Ada orang ni nak sujud juga. Tak ingat ayat tu kan ambil Iqra' mari. Nak sujud juga tu lama dah khilaf lah tu. Sekodah sebab susah-susah. Tu orang awal dah lagu tu. Nah, orang awal tu masa hak lesen beli kata lagu tu susah. Cuba hak dengan sok pergi molek dengan panah reti je teregi. Baca surah muka sunat. Subuh pagi Jumaat baca surah Sajdah. Kita pun bacalah. Baca sekerak je nak baca sekerak ya harakah ada masalah. Cuma tak ada sejadah bagi ni. Jadi susah juga. Kita orang pandai apa kena timbang, orang tak pandai kena dari ucap apa, kena ceramah juga. Dan nyempak tuan tak email lah. Main orang ni prak tuan macam. Dia tak reti prak tuan orang. Tak email kena beroyak lah. Tu dia. Baca 10 ayat ke tak siapa. Sini ayat yang ke-15 kan. Kita baca 10 le 12. Rokok Allahu Akbar. Tu dia. Nah. Lepas tu bangun semula nak ambil surah lain ke tak ada hak ataupun nak sambung. Bila sambung kita temu ayat tu jadi ke sujud ke atau sesujud ada masalah. Tapi kat pelik lah gitu. Maknanya gitu. Kita kena duk mengaji, kita tahu cara-cara. Baiklah selesai situ kita mari tengok apakah Allah Ta'ala cerita pula dimulai ayat wa qalu a idza dhalalna hingga akhir ni. Ini Allah cerita hal-hal yang lagi akan datang. Yani hal berkenaan dengan lepas mati. Nah, kerana kita maklumkan atas dunia ni ada orang yang tak percaya akan mati hidup balik. Tak percaya, bila tak percaya hidup balik, tak percaya belakang lah. Kemak tak percaya habis. Ada orang begitu. Ada pula dia percaya, tu kita umumkan dulu. Lepas tu percaya tu pun ada percaya setengah-setengah saja, tidak setengah. Seperti ahli kitab. Percaya kata ada akhirat mereka itu. Percaya ada kiamat, ada syurga neraka. Tapi dia hukum sendiri dia kata puak dia ya syurga. Jadi kok tu. Macam-macam lah. Ini nasib baik kita ni walaupun kita kata dari segi pengajian tak banyak tapi dari segi iman Allah Ta'ala taufik jadi kemahmun. Sebab tu jadi awak main suka dengan asal kita beri medahan. Dia kakak nak buat jadi sebab bagi gugur tu banyak. Atau ahli kitab dia panggil orang yang kufur sebab apa? Sebab dia percaya dengan Allah. Tak percaya ke Nabi. Dia percaya hari kiamat. Ada syurga neraka. Tapi dia agak buat dia je. Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata hal cerita tu sendiri. Mereka katalah tak akan masuk syurga. Malaikat hanya al-yahud an-nasara je. Nak sedap je. Mana tak orang nak masuk syurga kena beragama Yahudi ataupun Nasrani boleh masuk syurga. Tu dia kata, orang kata hal cerita situ. Tu panggil dakwah. Ada pula dia kata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu perkataan orang Yahud. Kita tak akan kena neraka kalau kena pun beberapa hari ya. Kita nenek kita hari tu sembah kat anak lembu 40 hari. Kalau suk terik 40 hari lepas keluar pula kita. Selesai buat kita. Itu tu cerita belaka tu mereka. Kita tak ada dakwah begitu, kita hanya tetap ke iman. Jaga kena akidah kita wisah serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngikut Allah Taala janji gak wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tafakkur. Baiklah. Apabila begitu ayat ni Allah cerita orang yang tak percaya akan mati hidup balik, tak percaya bangkit kubur lagi akan kata bila dia akan rasa. Tak siapa lagi tapi tu ayat dah. Belah mana tu? Wa qalu. Ni orang mengaji, kalau mengaji ilmu balaghah ni satu bagai nama dalam istilah ilmu al-bada' panggil iltifat namanya. Jadi kalau munasabah hak dulu duk guna kamu tengok atas. Wa ja'ala lakum, dan telah menjadi ia Allah bagi kamu
Mari di belakang ni qalilam ma tashkurun. Sedikitlah mereka itu syukur, atau sedikitlah syukur kamu. Sepatutnya kamu mari di belakang wa qultum, dan kata kamu, tapi tak paling daripada kamu pergi kepada kata mereka itu. Itu satu bagai dalam ilmu al-bada' panggil iltifat namanya. Nah, tak kata wa qultum dan kata kamu, tak kata wa qalu, dan kata mereka itu. Itu juga panggil paling daripada khitab kepada ghaibah. Itu dalam ilmu al-bada' namanya. Wa qalu, dan kata mereka itu. Lagi pula kalau jumlah Nabi masuk dengan qalu tu telah sekali lagi. Dan telah berkata mereka itu. Kita buat musikir. Telah kata ni pahalnya kata dah. Walhanu cerita hak akan datang akhirat tu. Pas telah kata bila tak ada mati lagi masa tu ayat tu. Dia tak ada temu hak mati dah pun tak ada kiamat lagi. Ni kata telah kata ke mana? Di sini ulama jawab, yakni intibat telah pada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu sedia akan kata begini. Maknanya supaya kata dah. Kata setengah ulama jawab, tak kala benda ni mesti berlaku, tak berlaku lagi pun seolah-olah berlaku dah. Supaya kita ni tak mati lagi, boleh kata telah mati ni. Saya mati dah. Boleh kata, tapi orang dengar peling gila dah. Kau mati dah ni. Mati dah kat mana ni dia menyukai dengan aku ni masalah. Nak ayat maksud gini. Maksudnya Allah janji tiap-tiap yang menapa mesti mati. Tak kan gitu? Ya. Pegangan kita satu tak? Ya gitu. Kalau dia telah mati dah tilik pada ilmu Allah, tilik pada janji Allah. Itu dah. Ini ilmu semua ni. Quran dia kecek dia masing. Tak ada turut itu. Otak kita tak ada turut. Dia kecek dia tinggi. Tu nak wirti kata tak berlaku lagi akan berlaku tapi mesti berlaku. Seolah-olah duk kata dah. Itu waqalu dia panggil. Nah, tidak ada wa yaqulun dak. Lagi akan kata dak. Telah kata dia kira. Siapa tu mereka itu tu? Ya ika ba'ath kubu. Yakni segala orang yang tiada percaya akan bangkit dari dalam kubur. Kita ni kita beriman bukan? Masalah rukuk iman dah kita ni. Tak jadi orang mukmin kalau tak percaya akan bangkit ni. Sahabat cuba bila rukuk iman. Rukuk iman ni beriman dengan Allah, dengan segala kitab, segala malaikat, segala rasul dan dengan hari akhir. Tu rukuk iman tu. Kita beriman dengan hari akhir, dengan hari kiamat. Gak nak cerita ni hari kiamat tu. Kita percaya dah. Lah mana tu cerita? Telah berkata dan berkata mereka itu. Siapa mereka itu? Yang yakni segala kafir yang tiada percaya akan bangkit mereka dalam kubur. Dia tak percaya kata tak bangkit. Dia kata kan? Aiza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid. Hak ni apa ni? Hak ni cerita hak yang telah mereka kata. Hanya hak telah kata. Berkata lagi akan lagi hak depan tu. Hak depan pada kata walau tara izil mujrimuna rabbana absarna. Hak sana tu Tuhan cerita. Dan telah berkata mereka itu segala kafir yang tiada percaya akan bangkit di dalam kubur atau bangkit daripada kubur. Orang tak percaya dia katakan aiza dhalalna fil ardi, adakah aiza dhalalna, adakah apabila kami hancur lebu pada dalam tanah itu inna lafi khalqin jadidin, kami ini adakah kami pada kejadian yang baru pula. Nabi kata lagi tak kedip
adakah dibangkit akhir kami? Adakah kita ni akan hidup semula apabila kami hancur, apabila kita hancur pada dalam tanah kan bila mati badan tu hancur. Malaikat orang yang tak boleh hancur lah, seperti jasad Nabi-Nabi dan orang-orang mati syahid. Adakah kita pada kejadian yang baru pula kita akan hidup semula pula bila hancur bodah? Tu mana dia tak percayalah tu. Ini Tuhan hikayat perkataan musyrikun, termasuknya Arab Quraisy pada zaman tu. Ni bukan hak saat ni dak nah, hak saat ni duk depan orang saat ni. Ni Tuhan cerita ni, cerita hak telah berlaku di masa jahiliyah dulu, musyrikin mereka tak percaya mati hidup balik. Lalu dia kata, adakah dibangkit akan kami apabila kami hancur pada dalam tanah tu, yakni apabila mati hancur lebu jadi tanah? Adakah kita ini pada kejadian yang baru pula, yakni hidup dengan roh dan jasad? Ini rupa soal, maknanya kami tidak percaya. Orang panggil kata istifham ingkari. Rupa dia tanya pada maknanya eka. Adakah kita ni akan hidup semula? Tu tanya kita rupa. Yang ni kami tak percaya kata nak hidup semula. Bila dah jadi hancur lebu tu, kata dia. Kemudian firman-Nya Allah Ta'ala tolak jawab. Firman Allah, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan, dia tulis tetapi, ini bahkan mereka itu, siapa dia? Tadi, segala mereka yang ingkar bangkit kubur tu, bahkan mereka itu dengan bertemu Tuhan mereka itu, lahana bertemu Tuhan dengan bangkit kubur tu, bahkan mereka itu kafirun. Kafir, apa makna kafir sini? Tiada percaya sekalian. Dia tak percaya, dinung lagi dia tak percaya dah. Cuma duk tanya, adakah dah hancur tu nak hidup balik? Dah hancur lebur dah nak hidup balik? Roh dengan jasad balik-balik sepani hidup sepani ya. Saya kata bahkan mereka tak percaya dengan bertemu ke Tuhan lagi. Ini Tuhan jawab. Baik, kita masya-Allah Allah Taala buka taufik hidayah. Kita nampak yang tak ada syak, tak ada ragu sikit abuk. Sebab dalil penuh benar. Tak ada kena tengok di lain, tengok di diri sendiri pun cukup dah. Tengok Tuhan kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Cara Tuhan suruh kita berdalil. Dan pada diri kamu tu beberapa tanda dalil yang menunjuk atas Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Mu tak nampak kau di dirimu sendiri. Kita nak ambil contoh tapi tak berarti tak nampak sungguh. Di kita ni rambut misah, kita ada misah. Rambut ni dia duk taruh tulur ke duk panjang sama. Kalau rehat cukur licin. 25 hari kita hidup hari mana? Sendiri ke nak? Tak macam ke? Orang tak faham kata gitu kan? Apa kalau kata, dia tumbuh sendiri. Apa bulu keningnya tumbuh taruh tu, duk taruh tu. Kalau jengkok pun, malah kuting lah kening kita. Ada kan? Misal, panjang. Kena duk putih semua, cukup. Janggut panjang, ada kerak. Bulu putih, taruh tu ya tak? Tapi kalau cukur, dia tumbuh. Bila cukur, dia tumbuh. Tapi tumbuh sekat tu, dia putih. Bulu mata, kita cabut, dia tumbuh. Tapi tak ada lagi panjang. Tak. Dengan siapa yang nak berjanggut tu, tambah bulu mata. Nak letik, ni apa hari mana tu. Itu dalil.
Pas lagi pula hak kita dak nak banyak perkara tak dapat. Siapa dak halal kita? Nah, tak si sakit. Nah, tak si uzur. Tak si tua. Ha, ada muhanal kontrol lah dirimu tu. Ni dalil dia kata. Nah, pahamu dulu ada ke tak ada asli? Tak ada. Pas ada main mana? Tu dalil. Tapi dia tak fikir, dia tak nampak. Dia tak nampak sungguh bagi gaib dia panggil. Tapi kita orang mukmin allazina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya dengan yang gaib. Tengok pada yang gaib Allah Taala. Apabila terpercaya di umi lagi Allah tu yang maha kuasa, gak dia sendiri royak. Kita akan mati, kita akan hidup balik, kita ada kiamat, dia akan royak. Kita percaya ke diri dia. Percaya lebih ke perkataan dia. Ni dok syak atas diri dia lagi. Kalau sebut saja Allah. Allah. Kata Allah. Tapi tak kena tu. Tu bila sebut mati hidup balik. Boleh kau dah culbun hidup balik. Jadi. Itulah mana kata hak ni Tuhan taufik betul-betul. Sebab itulah ahli syurga. Tuhan cerita bila duduk dalam syurga esok. Kau duk puji Tuhan antara lain. Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tu Tuhan hikayat perkataan orang ahli syurga bila masuk syurga pakat-pakat duk muju nasib baik. Alhamdulillah, puji bagi Allah allazi hadana lihadza. Allah lah ni telah beri taufik kita, beri kuasa kita kepada ini ni. Boleh kita beriman dengan dia, boleh tetap iman siapa mati begini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak kita ni sama sekali tak dapat petunjuk laula an hadanallahu. Kalau Allah tak tunjuk, tak hidayah, tak taufik, mana kita nak dapat hidayah? Allah mujur ada. Tengok kecek sahabat no. Mujur sahabat mula nasihat aku, tidak aku pun nak. Mujurlah aku jatuh dalam salah, mu tolong ajar aku. Mujurlah mu tolong beri jalan kepada aku. Tidak aku berat. Ada mujur pergi mari sama-sama. Tu dah kecek tak sabar. Ada apa hakikat? Allah lah taufik hidayah. Tu kita syukur banyak tu. Masalah syukur ni lah kita jangan lalai dalam hidup dunia ni. Tengok kita orang buat jasa baik dengan kita khafkun lalu dah. Khafkun mak. Kadang-kadang taukid. Khafkun mak. Tak cukup ngasa. Mak. Siapa tunjuk pula dengan rendah gini. Tu sama makhluk. Pada hakikat siapa tu buka mata hati boleh puasa nak beri gitu. Allah. Alhamdulillah. Kan? Itulah perlu dinasihat pada kawan-kawan kita, sayang kita, napa nak telajak, tolong berik-berik. Nampak anak kita tak ada bawa, ada berik kaki kita hajar letih, terlebar ada demo. Hak repau jejak 105 kita ni serius kaki dok berik ni. Nampak orang depan kita dok berik. Dak berik tadi po tak nyelur. Muka steering dok demo, minyak dok demo dah. Tapi lah selur sikit. Gitu yalah kodana. Selur ke depan Bayon. Selur ke. Tu ya kodah. Ada tak dengar juga. Jejak kau teruk. Bagi tak selur ke perlu nak 100 naik. Aduh. Betul-betul aku nak turun sini. Itulah bandingnya tu dah. Lah tu. Tapi bagaimanapun sifat kita Tuhan sebut juga oleh Quran, setengah pada sifat orang tak rugi dalam hidup dunia, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Suka pesan memesan, nasihat menasihati dengan hak sebenar. Soal turut tak turut syukur. Mana amat satu pesan memesan dengan kesabaran. Bila dia jatuh susah, sabarlah. Kerana kita tak kanak Tuhan kanak. Kita jatuh susah, dia mau pula mempersabarkan. Tu Tuhan sebut wa tawassaw bis sabr. Bila siapa begini, tengok mereka ini hak Tuhan terima hati. Dia kata apabila kita hancur lebu, takkanlah nak hidup balik. Mana kami tak percaya. Tak cerita. Lepas pada tu, maknanya tiada percaya sekalian mereka itu. Adapun kita orang mukmin kita percaya. Qul, kata olehmu ya Muhammad. Percaya tak percaya pun kata gini Muhammad.
Kerah degi setara mana pun akan bertemu macam ni Muhammad. Yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Mu kata gitu Muhammad. Kata olehmu ya Muhammad, khitab ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yatawaffakum, memati akan kamu oleh malakul mauti, oleh malakul maut. Ada dia kata malikil maut, tak kena malik, malak. Malik tu raja, malak satu malaikat, malak. Malakul mauti, gelar dia malakul maut. Nah, nama Israel tu dia jadi gelar malakul maut, soalnya malaikat mati. Apa dia gelar gitu? Sebab dia ni adalah allazi wukila bikum, yang diwakil, yang diserah oleh Allah. Allazi wukila ay wakkalahu Allah. Malakul maut ni yang diwakil, yang telah serah akannya oleh Allah, bikum, dengan kamu, dengan ambilkan nyawa kamu. Tu kerja dia tu. Tu tugas yang diberi oleh Allah, jawatan dia tu. Tamnang dia tu, tamnang dia tu. Tamnang dia nya ambilkan nyawa-nyawa kita. Tu tamnang dia. Allah malah hanya digelarkan malakul maut. Malakul maut. Tu allazi wukila bikum. Mutasadak kerah mulut sadak degilah. Siapa masa tak boleh nak kohar dulu walaupun satu saat. Satu saat pun tidak. Cuma kita duk pergi lagi ni, kita tak tahu lagi. Saat mana kita tak tahu, hari bila, bulan mana kita tak tahu lagi tu. Pasal kita tidak yakin kata kita akan mati. Bila ni tak tahu, Allah alam lah. Tak ada siapa tahu. Walau bagaimanapun, mu percaya tak percaya, mu kata Muhammad ke mereka itu lagi mematikan kamu oleh malakul maut yang telah diwakil, diserahkan akan malakul maut tu bikum, yakni dengan ambil nyawa kamu. Lari tak lepas. Lari tak lepas. Lari daripada ajal tak lepas, seperti lari daripada rezeki tak lepas. Dari rezeki kita lari tak lepas. Kita nak pergi sebentar, nyata mengasai ada hajat sikit kita gaduh nak pergi lain lagi. Pergi siapa pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal sikit ni sebentar je. Kadang-kadang motor tak mati dah geru. Uti dulu saya kata. Kadang-kadang kecek lep diri, gaduh lorak. Saya kita pergi pegang nak kucing motor pak. Baik. Tak pergi. Kohor dulu. Makan dulu, main naik dulu. Minum teh dulu. Gaduh pun tak boleh. Ya, nak lari tak apa. Ni pegang sepuluh motor pak. Ni kata, baik dia. Main naik dulu, tak boleh. Tak ada arah. Tahu mau kecaknya akak apa dah cara gaduh ni. Akak kuih-muih ke bahulu. Dah makanlah sebutir dua bila toksi. Dah minum sahih pun boleh secawan. Air sejuk pula baru boleh pergi. Ni kita fikir, ni makna kata rezeki tak boleh lari seperti tak boleh lari daripada ajal. Kita tak ada niat nak pergi makan tu, pergi kena makan. Kita juga tak ada nak lah mati tu. Habis mati. Tengok ada setengah guru tengah-tengah duk mengajar gini. Ada dia atau dia mengajar syukur. Allah apa tu imam tengah duk tebah di Al-Ustaz Bukhari pada mengajar. Cuaca tebah jemaah. Tengok dah. Jadi ada segar-segar. Inilah mana kata perkara tak tahu. Sedek kata aku muda lagi. Asal kira muda tua tak ada kira. Kalau lihat mari teratur malah. Adik-adik 5 beradik teratur. Tapi klik tak tahulah. Klik anak dulu pada pak, klik cucu dulu. Ni nak rakyat tak boleh. Cuma yakin dan mesti kita ni akan mati. Ayat ni kata, musa dak kerah degil. Ayat nak patah ke mereka. Dia kata mana boleh mati hidup klik. Mu kata Muhammad,
yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum. Hatta siapa? Malakul maut dia pun nak mati juga. Sehingga dia tu berkata dia mati dia dak lah. Dia sendiri tu lepas pada tiup sangkakala Israfil tak mati, Jibril, Mikail dan Israil. Kepala-kepala ni tak mati dengan tiup sangkakala tu. Lepas tu Allah memati sendiri kata-kata tu. Tak, tidak ada wasitah. Semua tu Allah memati belaka tapi dengan wasitah sebab malakul maut. Ada pun malakul maut sendiri Allah mematikan lepas pada tiup sangkakala tu mematikan. Israfil pun. Pendek kata umum semua kullu nafsin za'iqatul maut. Rasa mati semuanya. Dah itu kan. Habis. Nak toksi tak boleh. Ada ingat gitu masa pandak lagi tanya. Mana waktu hidup dalam keyakinan kita supaya kita tak terlajak. Tak terlajak. Bawa nak jadi berdoa ke tunduk. Bawa ingat kan ni tunduk. Sebab Yesus kita banyak ingat ke mati. Kerana ingat mati ni menupu sikit nafsu kita tu. Tidak nafikan kita buat usahalah. Usahalah. Mati tu mati. Usaha kita tu kebajikan. Bila tu buat bajikan. Walaupun tahu dah kata nak mati. Kata tahu kata nak mati tu berhenti Kau nak mati dah ni. Dah buat lagi. Dan siapa Abdullah ibn Mas'ud dia nak rayak kelebihan bab berkahwin. Nak kecek bab kahwin. Abdullah bin Mas'ud dia kata sekiranya kalau aku tahu umurku 15 hari nak mati. Aku nak bini yang tak ada. Tu nak ayat kelebihan, Kalau aku tahu dah tak ada 15 hari dah. Aku nak bini. Apa nak ayat kelebihan beristeri supaya aku mati dalam ada isteri. Tu nak bini lah tu. Tak itu kan? Tak ada tu. Supaya mati dalam tak ada bini. Dia nak ayat kelebihan situ. Itulah. Ayat tu buku mati tu mati. Ni amal kebajikan. Besok terik dengan amal kebajikan. Mati dalam kebajikan. Dia nak ayat itu. Bukan tak tahu mati tu lemah. Sawak kerja apa? Bukan. Kita orang menanam lagi. Nego lagi. Asalkan bagi usaha yang halal. Ada di dalamnya kebajikan. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala tahu. Dia tahu yang lemah. Dia tahu yang lemah. Lalu. Tu dia. Walau kerana pun inilah surah Sajdah. Ya sahabat diulang-ulang sangatnya dah nak ingat gini. Tapi kita ingat saja. Tak faham makna dia molek. Inilah mudah-mudahan kita tahu lebih kurang, tahu huraian, maka kita teringat bila kita baca ayat ni. Wa apa dia qul yatawaffakum. Satu lagi buat jadi satu pengaji ya. Jadi di sini Allah sanakan memati kepada malakul maut. Sedangkan hakikat yang memati itu Allah. Bagaimana ayat lain terkata Allahu yatawaffa. Allah memati ia, iaitu hakikat. Adapun di sini malakul maut memati. Belawai ke dak ayat dengan ayat ni? Tak ada belawai. Orang ngaji kaedah ilmu ma'ani, ni panggil isnad majazi. Pada kata hubak yang menyembuhkan penyakit, itu isnad majazi. Nasi mengenyangkan, tak ada salah isnad majazi. Adapun hakikat Allah yang menyembuhkan dengan sebab ubat. Allah mengenyangkan dengan sebab makanan. Ini pun Allah mematikan tapi dengan dia suruh malakul maut. Malakul maut ni kerja dia hanya ambil nyawa. Tapi kata dia memati kerana sebab. Sebab dia ambil nyawa tu Allah memati. Itu tak? Itu akidah pula situ. Sabit tak kata kecek sana apa tu. Dia tak ada kata ke apa nak jatuh ke syirik salah tak. Ni pada senak majak ni. Allah sendiri mensandarkan memati kepada malakul maut. Dilihat pada sabab. Moga dia serah pada malakul maut cabut nyawa. Tugas dia cabut. Jadi ada pun sebelum cabut ada juga tawaffat rusuluna. Ada ayat lain pula Allah Ta'ala kata memati akhirnya oleh segala suruhan kami, segala malaikat. Belawai pula tu. Mana malakul maut? Ulama ipu begini. Rusuluna tu segala awan bagi Israel.
Jadi pegawai kaki tangan tu banyak. Tugas Israelnya cabut bila nyawa. Nah, tu kerja dia. Nah, cabut dia beri pada awan. Adapun peripung tu tugas tu, hak tu awan banyak. Kita nak banding dia lagi seperti orang jadi bomong besar. Doktor bomong besar, bila penyakit tu kuat sikit bomong besar mari. Tapi bomong besar mari tengok dia perintah, baik ni mari. Oh ni mari dia belah, dia ni jual ubat, dia ni jual jahit, dia ni kata awan dia panggil. Kaki tangan penolong tu banyak. Tapi hak tu terik bomong besar lah. Tu dia. Ni betul-betul lah. Jadi roh kita duduk selira seluruh badan. Dibanding macam berseranya basah batang kayu dalam batang kayu. Di akar ada, di umbi, di batang. Tengok nyata sekali pohon getah. Pokok getah. Kita takir di akar ceh, tu baik getah. Daun dia kita soyak dapat, tak baik getah. Jadi getah ni seluruh dalam pokok getah tu ada getah seluruh di dahan, di rating. Nah, siapa di buah dia pada kada? Buah dia tepat, tu baik getah. Maka dalam jasad kita ni roh berjelira seluruh. Lepas tu ada kata kecuali tempat hak roh tak sapanya bila kita kuting gerak tak sakit. Seperti kuku. Baik tu gerak tak sakit lah kuku. Sebab dia roh tak ada situ. Rambut tengok kita kuting. Tak ada sakit. Ni bulu-bulu ni terkuting. Tak sakit. Sebab roh tak ada situ. Sebab itulah bak setuh menyetuh tak batal tu je lerat panjang dah lah. Atau lelaki perempuan serta di kuku tak atas. Tutup rambut, pergi rambut. Duk kerak rambut ahli. Ya tak, bayar tu kerak rambut ya, rambut dia panjang kita pun ikutin terang. Kita pandai ke kerak rambut. Nak panjang mana, duk kerak pergi rambut, duk kerak kita ada wuduk ya, ada wuduk ada masalah. Apa pula tak ada sakit dak kerak dah. Lepas tu ada bondo putih. Ada. Tu hak senyah. Kapek mak makan isi. Tu. Betul kerak kuku. Sorry, apa dia makan isi. Ada kalau kerak betul benar tak sakit. Turuh tak siapa. Baik. Apabila nak mati, awan tu lah peripung. Hak kaki pecek. Kau mari. Hak sini pun kau mari. Siapa ada tempat hulqum. Iza balawatil hulqum. Bila roh siapa ada hulqum. Situlah malakul maut. Tu kerja dia. Jadi awan kaki tangan tak ni. Maka panggil tawaffathu rusuluna. Itu awan dia. Bila siapa kepada hulqum. Ya tawaffakum malakul maut. Cabut ambil. Cabut ambil beri kepada petugas pula awak gilah tu. Allah akan nampak ada tapi kita tak nampak. Tak nampak pun hati kita yakin begitu. Kerana masuk dalam rukun iman tu, percaya dengan segala malaikat. Baiklah tu kita orang mukmin tu kemah. Baiklah. Kemudian tu cerita lagi. Summa kemudian apa kemudian? Ini selepas daripada mematikan, selepas daripada ambil nyawa kamu oleh malakul maut, kemudian summa ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kamulah di akhirat nanti kembali ini dikembali akan kamu. Munasabah dengan turja'un, orang mengaji kata fa'il mudhari' bina maf'ul. Kemudian yang selepas daripada diambil nyawa kamu oleh malakul maut kepada Tuhan kamu, yakni di akhirat, dikembali akan kamu. Apa makna dikembalikan kamu? Hidup. Itu dia. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ada ya. Kemudian bahawa kamu lepas mati kelak akan dibangkitkan kamu pada hari kiamat. Ada ayat di sana. Bila dibangkit hidup balik, apa kerjanya? Membalas Allah Tuhan kamu akan membalas Tuhan kamu akan akan kerjaan kamu. Amalan kerjaan kamu kerja apa? Lebih kebajikan ko kerja kamu tu atau kejahatan. Ya dua tu ya sutri. Baik dengan jahat. Ikut kerja apa? Ibadat pun ada baik jahat.
Ada juga ibadat jahat. Iya, niat tak betul. Tengok orang munafik tu. Buat semaya lek belakang. Mengucap 2 kelima syahadah tipu. Kan? Tengok dia pula pada niat. Semaya pula yura'un wa iza qamu ila salah qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka bangun kepada sembahyang, bangun sembahyang hak ada ria, menunjuk-nunjuk, bangun dengan segar. Tengok. Itu ibadat. Maka kita orang mukmin mudah-mudahan tidak begitu. Hingga malah segar kita tu bukan tak percaya. Segar malah kerana dimain oleh nafsu kita yang amarah kan. Tu dia. Ataupun tekah kita berat penat dalam kerja main pasal segar tapi semaya tak dengar. Contohnya kalau kita pergi jenera belum hanya isya kan. Walaupun tak pernah nak ada bangun tahajud malam tu. Bila kita kejut jagalah pukul 1, pukul 2. Penat dah tidur nak tidur sebentar ya. Pergi galik. Siapa pukul 1, 2 jaga. Ingatkan, isya tak maya lagi. Bangun. Tak biasa dah bangun tahajud tu. Dan nak sunat. Ni bangun. Berasa betul kat utai. Bangun. Baik semaya walaupun menguak lah belah. Salah itulah dah. Ya tak? Ni kita orang mukmin sudah lekat bi'at dah semaya 5 waktu. Itulah. Masya Allah semua tu taufik hidayah dari Allah. Kemudian apabila begitu membalas ia Allah akan amalan saling pelayut kerjaan kamu. Kerja kita kerja apa? Menego. Dia ada baik, ada jahat. Kan? Jadi tukang. Ada baik, ada jahat. Tu. Kalau dia tipu, sudah. Jual beli, tipu. Kan? Akan tanya. Ilmu. Untuk saya tahu lah ilmu. Kita menuntut ilmu. Akan tanya. Allah. Mengajar. Akan tanya. Tu. Kita belajar kan masalah amal atau mana kerjaan kita. Belajar agama. Kerana apa niat kau anamu? Allah. Itulah anak kata akan soal akan tanya lebih. Itu dia. Tengok tu dah sebut kita dah ingat ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat tu kita ingat dah. Jadi surah apa ya? Surah At-Takatsur nama surah tu. Kata ingat surah Al-Ha gitu kan. Nama surah Takatsur Alhaakumut Takatsur. Ambil tu tak nama surah. Akhir sekali summa latus'alunna. Kemudian demi bersumpah tu nak ayat tu. La tullah fa muwatti'atu lil qasam. Demi Allah, demi kebesaran kami, la tus'alunna, sungguhnya akan ditanya kamu. Tus'alunna, lagi ditanya akan kamu nah. Ya ada nah lagi tu. Nah. Lagi tenah. Sungguhnya demi kebesaran kami, sungguhnya lagi akan ditanya akan kamu nah. Tanya apa? Anin na'im, daripada kurniaan anugerah Allah ke ditanya. Tak ilmu setengah pada na'im. Harta benda tak na'im. Sehat tak na'im. Allah semua akan tanya. Berarti kita nak suruh ingat-ingat dah. Bahawa kita banyak kita ingat astagfirullah. Jangan lupa lidah kita. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kata gila jadi ke zikir. Paling kurang Allah. Bahawa kita teringat itu astagfirullah. Subhanallah. Kata gila. Kata gila. La ilaha illallah. Kata gila. Mudah-mudahan itu mengkifaratkan apa kesilapan kita. Al-hasanat, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Amal-amal kebaikan itu boleh menghilangkan akan amal-amal kerja kejahatan. Ada katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqaulu la aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Dia dikatakan hasanat boleh menghapuskan sayyiat tu. Adakah setengah pada hasanat tu ucap la ilaha illallah? Dia tanya dia. Dia jawab bal hiya afdalul hasanat. Bahkan ia selebih-lebih hasanat. Kita berhidup kan. Tu dia la ilaha illallah. Bawa bahasa benar. La ilaha. Ada setengah tak faham bunyi. Mana mati kan?
Ada juga mati tak mati hidup pun lagu tu lah hitanya. Ya. Ada jadi kepelat. Man la ilaha illallah macam nak mati ya no. Main lagu tu. Baiklah. Hak tu adakah diiringi dengan Muhammadur Rasulullah? Eloknya Muhammadullah diiringkan. Kata setengah cukup. Sebab apa? Sebab dua yang berlazimah tak cerah tangan. Al-mutalaziman la yang fakat. Dua yang berlazimah, dua yang serangkai dia tak tercerah tangan. Walaupun sebut Allah, lazim Muhammad. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, lazim anna wa anna Muhammadar Rasul. Sekali pun tak sebut. Tu kita orang mumi gitu dah kan? Ya. Kalau mereka kata mengucap Yahudi tak percaya Muhammad Rasulullah. Yalah, kita tak ada putus dengan sebut nama dia, terselawat selalu dah. Kita tak? Itulah la illallah. Bagaimana Muhammad Rasulullah anak iring pun tak apa. Tak iring pun tak apa. Sebab dia panggil belazimah dah. Gitu. Baik. Sambung kepada hasad ni. Summa ila rabbikum turja'un. Apa tu? Nampaknya sikit lagi tu panjang cerita. Nampak kena singgah situ lah dulu. Ini nak cerita hak akan datang, hak raya awal tadi. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Hak ni nak cerita lagi akan datang orang yang mati di atas kufur tu lagi akan dia mengaku dan dia kena yakin. Hak tu dia mengaku tu. Kalau kita pergi sekerat-sekerat apa boleh. Sebagai sepitah lalu kita balas semula. Dan jika engkau lihat, kalau dengan walau, dan kalau jika ini kalau biasa jika ni biasanya jumlah daripada in. Lau ni kalau. Apa beza jika dengan kalau? Lain. Masalah in ni hadap ke depan. Sebab tu kita tak tahu pagi depan. Esok kita nak pergi dak hanya insya-Allah. Pasal kita tak tahu lagi nak jadi ke tak jadi. Azza di hati berasa nak pergi. InsyaAllah. Itu dia. Esok main ke rumah tu ada jemput tempat jemputan. InsyaAllah. Kerana bagi hadap depan kita tak tahu. InsyaAllah bila taklid situ kalau tak jadi pergi pun tak ada salah. Kita taklid dah insyaAllah. Tapi kalau lau ni hal lepas dah. Itu keadaan dia. Lau. Jadi walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan jika ni dan kalau. Tapi tilik juga dia berjumlah jika tilik pada ni cerita lagi akan datang. Nasbahnya puakatnya lagi akan datang. Tapi asal antara lau tu nyu atas hak telah lepas. Sini ulama bercara panjang pada ni. Lau ni pun bercara panjang. Tak apalah kita pitah lalu, lepas tu kita akan bahas semula, bercara semula. Dan jika kalau engkau lihat ya Muhammad ataupun siapa saja kalau lihat apa? Ketika segala orang yang kafir, orang yang tak percaya mati hidup balik tu, nakisu ru'usihim tunduk. Kata turut-turut ni, yang tunduk kepala mereka itu 'inda rabbihim pada sisi Tuhan mereka itu. Di sisi maknawi. Bapa boleh tunduk kepala kerana malu. Berasa malu. Ada lagi kerana sesal. Dia orang ada malu, dia sesal lagi mana sifat dia. Dengan sendiri jadi gini. Tengok berada dengan orang-orang salah. Hebat tu kau dia buat orang tu kau hebat. Dia sambung baru orang dia cium orang tu hebat. Tapi bila bak kena pegang, kena takat juga. Malu siapa yang nak pukul gambar tak muka? Malu. Atas dunia gambar malu, akhirat apa kata? Maka kerana malu yang ditunduk. Dia kata, nakisu ru'usihim. Ada setengah kiraah. Syazah baca dengan mati. Nakasu ru'usahum. Dia baca gitu. Telah tunduk mereka itu akan kepala. Sini panggil istiwasah. Nakisu ru'usihim. Panggil istiwa'ai idhafak pada mafu'u. Yang tunduk
kepala mereka itu pada isi Tuhan. Tunduk apa? Kerana malu, kerana sesal dan terasa hina. Kerana malu. Bila? Ketika zuhir kekejian. Ketika zuhir kekejian, keburukan hak buat kerja tu. Zuhir malu. Dan tampak dalam neraka. Ni dah tampak ni luar orang Indonesia cakap tampak ini. Kalau kat kita nampak. Oh nampak. Nah. Cuma kita kejap kapur bunyi tak? Dak, nampak. Kita kejap kapur nampak. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak. Tapi bila tulis kena tulis ada min. Nampak. Tu tulis tu kelimah dia. Tapi dia tulis sini kata tampak. Lurah Indonesia kata tampak. Dia kata tampak. Kita nampak. Ketika zuhir oleh kekejian, keburukan dan nampak di dalam neraka pada orang yang banyak di mahsyar. Tapi nampak ke dia. Bila dia nampak neraka tak masuk lagi pun nampak tunduk kepala. Di mana tempat tunduk tu? Pada orang banyak di mahsyar. Di pada mahsyar. Bila nampak dah dan kata mereka itu, Rabbana absarna, hai Tuhan kami, telah kami lihat sebenar hidup dengan roh jasad. Dulu kami tak percaya. Jangan ngaku. Wa sami'na, dan telah kami dengar daripada engkau kebenaran Rasul. Dulu kami tak percaya, kami bakit bohong, kami kata puak Rasul bohong. Kami kata puak kamu dalam sesat, kami kata dulu. Hari ni kami benar, kami dengar semua dah. Oleh itu nak minta sekarang, farji'na na'mal salihan, maka kembali hatta balik olehmu wahai Tuhan kami, akhir kami sekalian kepada dunia. Apa? Supaya kami beramal akan amal yang soleh padanya pada dunia. Tengok minta nak hidup kelik. Mana boleh nak minta hidup kelik. Dulu dia kata hidup kelik tak percaya. Nak minta hidup kelik. Kamu tak percaya itu nak minta. Kamu tak percaya itu. Allah berat menaneh sungguhlah na'udzubillah. Dan sebagai kufur berat menaneh. Itulah tempat kita nak rasa nasib baik. Apa dia minta nak hantar kelik dunia? Inna muqinu. Kerana kami yakin. Baru cerah. Kerana kami yakin sekalian sekarang ni sebenar. Tapi apa boleh buat lagi? Tuhan jawab depan tu. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha yang sampai akhir. Sekarang tu dulu sebagai ambil sepitah lalu ayat ni. Kita sambung semula dan ulangi sekali lagi. Wallahu a'lam.